Satu hari, baginda Rasulullah SAW telah diganggu oleh Abu Jahal. Abu Jahal telah mengeluarkan kata-kata kesat dan telah menghina Nabi. Baginda Rasulullah SAW tidak bertindak balas. Seorang hamba wanita telah melihat kejadian itu dan mengadu kepada Hamzah, iaitu bapa saudara baginda. Hamzah Abdul Muttalib adalah seorang yang disegani. Beliau adalah seorang pemburu. Apabila Hamzah pulang dari memburu dan mendapat khabar berita tersebut, Hamzah segera pergi mendapat Abu Jahal yang pada ketika itu berada di Kaabah bersama pembesar-pembesar yang lain. Maka Hamzah segera bertanya ke Abu Jahal, benarkah dia telah mengganggu dan mencederakan anak saudaranya Muhammad? Abu Jahal berkata, ya. Hamzah yang marah pada ketika itu terus memukul Abu Jahal. Ketegangan mula berlaku sehingga hampir tercetus pergaduhan. Pengikut Abu Jahal dari Bani Makhzum masuk campur untuk mempertahankan beliau, manakala Bani Hashim juga turut masuk campur untuk mempertahankan Hamzah. Tetapi akhirnya terlerai apabila Abu Jahal minta berhenti bertelagah dan mengaku dia telah mengganggu Muhammad. Dalam keadaan yang masih marah, Hamzah terus menyatakan bahawa beliau kini adalah pengikut agama Muhammad. Sebenarnya pengakuan Hamzah pada saat itu bukanlah kerana beliau benar-benar telah masuk Islam, tetapi kerana marah dan mahu mempertahankan anak saudaranya Muhammad. Namun Hamzah telah membuat pengakuan di khalayak ramai. Malam itu, Hamzah merasa sukar untuk tidur mengenangkan pengakuan yang telah dibuatnya. Sudah tentu ia akan mencemarkan maruahnya sekiranya dia tidak berpegang pada kata-katanya, iaitu menjadi pengikut agama Muhammad. Pada malam itu, Hamzah telah berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Dengan rahmatnya, apabila Hamzah bangun pagi keesokannya, Hamzah merasa cinta terhadap agama Islam dan terus berjumpa dengan baginda menyatakan keislaman. Abu Jahal sangka dengan perbuatannya itu dapat melemahkan dakwah Nabi, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, yang mana beliau telah menyebabkan Hamzah masuk Islam. Kita beralih kepada kisah Umar. Umar pada asalnya adalah seseorang yang keras menentang Islam, termasuk melakukan penindasan terhadap pengikut Muhammad. Umar juga seorang yang gagah dan ramai yang menggeruni Umar. Bagi Umar, Islam telah menyebabkan perpecahan di kalangan orang Quraisy. Satu hari, seorang wanita bernama Laila, iaitu isteri kepada Amr bin Rabi'ah, terserempak dengan Umar. Umar bertanya, ke mana Laila sedang menuju? Laila menerangkan, kami umat Islam sering ditindas, maka aku mahu berhijrah ke Habsyah. Umar kemudian mengucapkan, salam sejahtera dan selamat jalan kepada Laila. Laila merasa hairan dengan ucapan itu, kerana tidak sangka akan mendapat ucapan selamat dari Umar. Dia lalu menceritakan pertemuan itu kepada suaminya dengan memberi gambaran mungkin Umar akan masuk Islam. Suaminya merasa ia satu jenaka kerana beliau yakin Umar tidak akan memeluk Islam. Umar tidak akan masuk Islam sebelum keldai ayahku memeluk Islam. Dalam erti kata lain, ianya mustahil. Dalam kisah yang lemah, Umar pernah menceritakan bagaimana detik permulaan beliau tertarik dengan Islam. Pada suatu malam, ketika Umar berada di kawasan Kaabah, tanpa disangka, Rasulullah SAW juga sedang berada di situ dan waktu itu adalah lewat malam. Rasulullah SAW sedang bersembahyang menghadap Kaabah dan sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar menghampiri Rasulullah SAW kerana mahu mendengar apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Umar berselindung di sebalik kain Kaabah tanpa disedari oleh Rasulullah SAW dan dapat mendengar bacaan Rasulullah SAW. Umar mendengar Rasulullah SAW sedang membaca surah Al-Haqqah dan mendengarnya dengan teliti. Terdetik di dalam hati Umar bahawa bacaan Rasulullah SAW adalah kata-kata seorang penyair. Tiba-tiba Rasulullah SAW sampai kepada ayat 41 dan membaca, dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwa, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Maka Umar merasa amat terkejut. Sepertinya Rasulullah SAW mengetahui kehadiran Umar. Kemudian Umar berfikir dan menyangka, ini mestilah kata-kata seorang pawang yang boleh menaburkan sihir. Tetapi kemudian Rasulullah membaca ayat 42.
Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang, sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayang, amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Sekali lagi Umar terkejut, dan kejadian ini adalah antara detik permulaan Umar tertarik dengan Islam. Pada suatu hari, Umar yang sedang dalam keadaan marah memutuskan untuk menyelesaikan masalah kaumnya yang berpecah dan mahu pergi menyerang serta membunuh Rasulullah SAW. Dalam keadaan yang begitu, tiada siapa yang berani berhadapan dengannya. Dalam perjalanan, rakan beliau bernama Nu'aim bin Abdillah menyedari Umar sedang bersedia sedia untuk melakukan serangan dan Nu'aim khawatir Umar mahu menyerang Rasulullah SAW. Nu'aim sebenarnya sudah menjadi seorang Muslim tetapi tidak diketahui oleh Umar. Maka Nu'aim segera mendapatkan Umar lalu menegur beliau sambil bertanya, "Dia hendak ke mana?" Umar menjawab, "Aku hendak pergi membunuh Muhammad dan aku tidak peduli apa yang akan berlaku." Maka Nu'aim bertanya lagi, "Bagaimana pula jika Bani Hashim bertindak balas?" Umar menjawab, "Aku tidak peduli. Dia, Muhammad, telah menyebabkan perbalahan dan perpecahan. Dia juga telah menghina agama kita dan berhala." Maka Nu'aim yang amat risaukan keselamatan Rasulullah SAW perlu melakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya memberi amaran kepada Rasulullah SAW. Maka Nu'aim berkata, "Wahai Umar, apa kata kamu uruskan hal keluargamu dahulu?" Umar tersentak dan bertanya, "Kenapa dengan keluarganya?" Maka Nu'aim memberitahu bahawa adik perempuan beliau sudah pun memeluk agama Islam. Kata-kata Nu'aim telah meletakkan nyawa adik perempuan Umar, iaitu Fatimah Al-Khattab, dalam keadaan bahaya. Tetapi itu bukanlah niatnya. Sebaliknya, ingin mencuri sedikit masa agar beliau dapat segera memberi amaran kepada Rasulullah SAW. Maka Umar segera pergi ke rumah adiknya bagi memeriksa hal tersebut. Ketika sampai di rumah adiknya yang sedang bersama suaminya dan juga seorang rakan bernama Khabab bin Al-Arat sedang mempelajari surah yang baru diturunkan, iaitu surah Taha. Maka apabila Umar tiba, Umar terdengarkan bacaan surah tersebut. Maka Umar pun mengetuk pintu dengan kuat. Khabab bin Al-Arat menjadi takut dan segera menyembunyikan diri ke dalam sebuah bilik. Apabila Umar masuk ke rumah adiknya, segera dia bertanyakan adiknya, adakah benar beliau telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikut agama yang baru? Adik ipar Umar menjawab, "Tiada yang lebih baik dari kebenaran, dan kebenaran adalah La ilaha illallah." Umar terus menyerang dan memukul adik iparnya. Adik perempuan Umar segera membantu suami beliau dan cuba meleraikan pergaduhan. Tetapi adiknya juga terkena pukulan dari Umar, sehingga dikatakan luka berdarah. Sedang Umar menyerang adik iparnya, ternampak beliau akan adiknya yang sudah berdarah, maka datang rasa simpati beliau pada adiknya. Sejurus itu Umar berhenti dan meminta surah yang dibaca itu diberikan kepadanya. Adiknya tidak mahu menyerahkannya, tetapi Umar tetap mendesak dan telah berjanji tidak akan mengapa-apakan helaian surah tersebut. Adiknya akan hanya memberi setelah Umar membersihkan diri. Maka setelah Umar membersihkan diri, barulah helaian itu diserahkan kepada Umar. Umar membaca helaian surah tersebut. Taha. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau menanggung kesusahan, hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas Ar-Rash. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, serta yang ada di antara keduanya, dan juga yang ada di bawah tanah basah di perut bumi. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, maka yang demikian itu tidak perlulah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia dan segala yang tersembunyi. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, baginya lah segala nama yang baik. Umar meneruskan bacaan dan selesai membaca, Umar berkata, "Sungguh indah kata-kata ini." Khabab yang sedang menyuruk serta-merta keluar dalam kegembiraan dan berkata, "Wahai Umar,
Aku harap Allah akan memilihmu kerana aku mendengar Rasulullah SAW berdoa semalam agar Tuhan memberikan hidayah kepada salah satu dari Umar, iaitu antara Umar Al-Khattab ataupun Umar bin Hisham. Maka Umar berkata, aku mahu menjadi Muslim. Di mana aku boleh bertemu Muhammad? Kabab berkata, di Darul Arqam. Umar bergegas pergi ke Darul Arqam dan mengetuk pintu setibanya di sana. Salah seorang sahabat mengintai dan mendapati Umar sedang berada di luar. Sahabat tersebut lantas menjadi takut dan segera memberitahu Rasulullah SAW. Dan Umar juga membawa pedang beliau. Hamzah yang berada di situ menawarkan diri untuk membuka pintu, dan sekiranya Umar menyerang, beliau akan membunuh Umar dengan pedang Umar sendiri. Rasulullah SAW memutuskan akan membuka pintu itu sendiri. Setelah membuka pintu, Umar yang sebenarnya lebih tinggi dan gagah dari Rasulullah SAW telah ditarik oleh Rasulullah SAW sehingga Umar melutut. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, bilakah kamu akan berhenti? Adakah kamu mahu menunggu sehingga kamu dipanah petir?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah datang untuk menjadi seorang Muslim." Serta-merta para sahabat melaungkan takbir, Allahu Akbar, kerana kegembiraan. Laungan mereka sungguh kuat sehingga mereka terpaksa segera bersurai kerana tidak mahu diketahui oleh penduduk Mekah. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, pengislaman Umar adalah satu kemenangan. Tiada siapa di kalangan kami yang berani untuk bersembahyang di hadapan Kaabah secara terbuka, sehinggalah Umar menjadi Muslim. Sejurus selepas itu, Umar bertanya, siapakah yang paling memusuhi Islam? Maka setelah diberitahu, Umar lantas pergi ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal terkejut dengan kehadiran Umar dan bertanya kenapa beliau datang. Umar dengan tegasnya memberitahu Abu Jahal yang beliau sudah masuk Islam. Abu Jahal menjadi amat geram dan menghempaskan pintu rumahnya dan melaknat Umar. Umar kemudian bertanya, siapakah yang mempunyai mulut tempayan? Maka diberitahu bahawa ada seorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar segera memberitahu Jamil. Jamil setelah mendengar pengakuan Umar, tanpa sebarang kata-kata, terus berlari dan memberitahu orang sekeliling Mekah. Maka dalam masa yang singkat sahaja, keislaman Umar telah diketahui ramai. Umar kemudian pergi ke Kaabah, di mana terdapat pembesar-pembesar sedang berhimpun. Kemudian Umar mengaku di hadapan mereka telah memeluk Islam. Sudah tentu pembesar di situ menjadi marah. Maka mereka pun bangun dan menyerang Umar. Umar menyerang kembali. Dikisahkan sehingga 30 orang penduduk Mekah menyerang beliau dan Umar menyerang mereka semuanya sehinggalah mereka berhenti kepenatan.